Baik, sebelum ke berita-berita dari negeri-negeri seluruh negara, kita ke studio mini RTM Melaka bersama Nur Amalina Abdul Halim bagi perkembangan semasa Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Silakan. Baik, terima kasih Tun Julia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Muhammad Daniel Hakimi Muhammadiyah, 18 tahun, tidak menyangka akan menerima sendiri surat tawaran melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi yang diserahkan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Daniel Hakimi merupakan anak kepada Allahyarham Muhammadiyah Cik Jusoh, anggota bomba yang lemas ketika membantu mangsa banjir di Sungai Putat bulan lepas. Daniel Hakimi, anak sulung daripada 4 beradik, menerima surat tawaran melanjutkan pengajian di Kolej Komuniti Bukit Beruang dalam jurusan Sijil Servis Kenderaan Ringan dan meminati bidang automotif sejak kecil lagi. Lepas saya untuk membanggakan ayah saya dengan mak saya semua. Saya harap saya boleh membanggakan semua orang yang mana support saya kan. Itu ya. Sementara itu, ibu Daniel Hakimi, Noraida Cik Nur, bersyukur anaknya dapat melanjutkan pelajaran ke kolej berkenaan. Masa depan anak dia cakap, abang lu masuklah yang bidang yang abang lu minat, dia cakap. Tak ada kurang, tak ada betul kata. Alhamdulillah lah, semua banyak pihak membantu. Alhamdulillah sangat cukup. Alhamdulillah tu lah yang dapat cakap. Terdahulu, Perdana Menteri memulakan program turun padang ke Melaka dengan bersarapan di Medan Selera Alai Teluk Mas. Kehadiran pertama kali Perdana Menteri ke Medan Selera ini menceriakan penduduk yang menyifatkan beliau sebagai pemimpin yang mudah didekati dan mesra. Datuk sempat tanya menu. So menu apa yang ada. So kita terangkan menu seperti nasi lemak berlauk, sambal paru. Alhamdulillah rasa macam seronok lah. Ni first time pertama kali. Bangga lah. First time kan. Daripada arwah abah saya memang tak pernah yang BPIP datang ke sini apa semua kan. Jadi memang bangga sangatlah. Dia tak ada berdebat tapi rasa selesa pasal dia dekat dengan rakyat. Kita tak segar nak cakap dengan dia apa semua kan. Selepas sejam meluangkan masa di lokasi ini, Perdana Menteri ke Tangga Batu, Masjid Tanah, Alur Gajah dan Jasin. Sebuah kafe di Masjid Tanah turut menjadi pilihan Perdana Menteri. Pemilik kafe Muhammad Zainuddin amat teruja dan berbesar hati menerima kunjungan Perdana Menteri. Dia orangnya saya tengok cool, relax, santai. Dan bila dia bergambar pun saya pun tak sangka dia minta saya bergambar dengan dia. Bukan maksud saya dia nak berkenalan dengan tuan kedai. Jadi kedai ni asalnya mak mertua saya. Jadi mak mertua pun dia panggil. Dia dapat berborak-borak. Jadi memang sangat-sangat teruja lah. Perdana Menteri meluangkan masa menyapa pengunjung kafe sebelum beredar pada pukul 11.20 pagi. Melaka bakal menjadi negeri tumpuan dalam pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Keutamaan itu memandangkan status Melaka sebagai negeri pelancongan selain antara destinasi tumpuan pelabur luar. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ke arah itu infrastruktur 4G akan terus dipertingkat secara berperingkat di seluruh negeri di bawah program Jendela. 35 menara baharu sedang dan bakal dibina bagi meningkatkan kualiti capaian rangkaian telekomunikasi dan akses internet. Ini bermakna Melaka memerlukan 5G. Jadi 4G ini preparation untuk sebelum kita roll out 5G. Bermakna secara keseluruhan Melaka akan diberikan prioriti yang tinggi ya untuk roll out Jendela fasa 2. Saya akan buat semakan untuk menambah peruntukan untuk Melaka. Yang kedua untuk POP, point of presence, untuk membuat fiberization bagi sekolah dan kawasan industri. Dan 5 km di sekitarnya dapat disegerakan, ditukarkan daripada copper sistem kepada sistem fiber optik ya.
Tan Sri Anwar ditemui media selepas beramah mesra dengan penduduk kerubung di Paya Rumput. Beliau turut melahirkan harapan agar semua syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi memberi kerjasama kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC untuk meningkatkan capaian internet yang sedikit lemah di beberapa kawasan sepanjang kempen PRU Don Melaka ini. Genap seminggu kempen, calon-calon bertanding semakin giat memuat naik aktiviti masing-masing dan berita berkaitan parti di laman sosial. Berikut antara kemas kini aktiviti calon-calon bertanding. Calon Perikatan Nasional PN Don Air Molek Muhammad Fadli Samin menggunakan laman Facebook untuk berkongsi video-video aktiviti kempen seperti konvoi dan video penghargaan buat penduduk Don Air Molek. Calon Barisan Nasional BN Don Rembia Dato' Muhammad Jalani Khamis memilih untuk memuat naik aktiviti turun padang di kawasan sekitar Don Rembia selain turut mengimamkan solat di surau berdekatan. Calon muda Pakatan Harapan PH Farzana Hayani Nasir yang bertanding kerusi Don Sungai Rambai selain aktif di Facebook, beliau turut menggunakan medium Twitter untuk berkongsi jadual kempen. Akhir sekali, calon bebas Don Duyung Gan Tian Soh memuat naik video pengenalan dirinya sebagai kaedah berkempen di media sosial. PRU Don Melaka disifatkan sebagai penentu lanskap PRU ke-15. Penganalisis politik dan media sosial UiTM Shah Alam, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy berpandangan SOP yang ditetapkan pada PRU Don Melaka memberi cabaran besar kepada calon-calon dan parti politik. Kaedah norma baharu ini diyakini bakal dilaksanakan pada PRU ke-15. Jadi itulah saya katakan bahawa pilihan raya PRN Melaka ini bakal menguji lanskap politik negara kita untuk kita berhadapan dengan PRU 15 yang akan datang dengan lebih baik, iaitu penggunaan medium yang digunakan untuk memenangi hati dan juga dan minda pengundi-pengundi di kawasan yang mereka bertanding. Justru katanya strategi kempen yang dilaksana pada PRU Don Melaka ini wajar ditambah baik semua parti politik sebagai persediaan PRU ke-15. Penggunaan laras bahasa yang betul dan kemahiran berkomunikasi yang dimiliki calon-calon PRU Don Melaka menjadi bonus kepada mereka sebagai medium mendekati komuniti. Sepanjang tempoh berkempen menyaksikan beberapa isu penggunaan bahasa yang tular di media sosial sehingga menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat tempatan. Justru calon perlu sekurang-kurangnya menguasai kemahiran asas dan pengetahuan berhubung kaedah mendekati pengundi dengan cara terbaik. Wartawan Nur Farahuda Sahiran menyediakan laporan ini. Menurut pensyarah kanan pengajian linguistik dan terjemahan UiTM Melaka, Ahmad Haris Shah Mat Yusof, penguasaan bahasa memberi impak positif terhadap kepribadian mereka ketika berkempen. Malah dapat membantu menyantuni penduduk tempatan khususnya di kawasan pinggir bandar. Menyentuh adab berbahasa, satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian. Dari segi adab itu sendiri, kita boleh lihat dari segi penggunaan bahasa. So, tanggungjawab itu tidak hanya terletak kepada seseorang individu ataupun dia sebagai calon. Dan sebagai seorang pemimpin, ini antara ilmu bahasa yang kita katakan sebagai alat perhubungan yang penting untuk menunjukkan bahawa apabila dia berinteraksi dengan rakyat atau berinteraksi dengan sesiapa sekalipun, ada wujudnya nilai kesantunan dalam berbahasa itu. Penggunaan laras bahasa yang sesuai amat penting terutama dalam tempoh berkempen. Ia menjadi fokus utama yang perlu dititik beratkan untuk memilih pemimpin setempat. Malaysia kaya dengan budaya dan bahasanya. Tidak kira siapa pun kita, penggunaan bahasa dengan nilai kesantunan yang tinggi amat penting. Justru penggunaan bahasa kebangsaan yang baik adalah langkah terbaik untuk mendekati rakyat tempatan. Nur Farahuda Sahiran, Berita RTM. Aktiviti harian masyarakat setempat berjalan seperti biasa sepanjang tempoh kempen. Ini termasuk penganjuran kejohanan sepak takraw tertutup oleh Persatuan Belia MAYC Simpang Bekoh.
kita anjurkan pertandingan seperti ini, orang-orang muda dapat mengisi masa lapang mereka dengan baik dan juga dapat mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kerana kita tahu orang muda ni kalau kita tidak bentuk, kalau kita tidak bimbing, yakin dan percaya mereka akan jauh daripada yang sebenarnya lah. Kejohanan kali ini mendapat sambutan hangat. Secara tidak langsung dapat membantu menambah pendapatan peniaga kecil. Dalam pada itu, bakat belia tempatan melalui bidang sukan mampu dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jelas calon Barisan Nasional BN Dun Rim Datuk Haidiriah Abu Zahar, ia akan menjadi kenyataan sekiranya infrastruktur di kawasan berkenaan ditambah baik. Dan saya rasa banyak bakat-bakat dan juga potensi dalam contohnya macam ni, sepak takraw yang boleh juga mungkin kita ketengahkan dan kita bawa untuk anak rim ini, pemuda dan belia rim ini untuk pergi lebih jauh lagi dalam bidang dan sukan yang diminatinya. Contoh macam hari ini sepak takraw. Dan kalau kita nampak potensi di dalam badminton, kita boleh ketengahkan dan sebagainya. Kejohanan kali ini mendapat sambutan hangat. Secara tidak langsung dapat membantu Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan semua bilik gerakan dan jentera Barisan Nasional BN supaya mematuhi SOP. Ini bagi memastikan tiada penularan kes COVID-19 dalam kalangan jentera yang boleh merencatkan agenda kempen parti. Semua bilik gerakan perlu memastikan individu yang hadir mengimbas suhu dan kod QR MySejahtera selain memakai pelitup muka. Jadi memang ke mana-mana pun kita pergi, kita katakan supaya berhati-hati dan pastikan supaya usaha kerajaan nak memerangi jangkitan COVID ini dapat kita berikan kerjasama. Beliau berkata demikian selepas melawat bilik gerakan UMNO bahagian Hang Tuah Jaya. Setakat ini perkembangan PRU Dun Melaka untuk berita wilayah. Bersama kami lagi dalam berita perdana malam ini untuk maklumat sahih PRU Dun Melaka hanya di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Tuan Julia.